Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak belajar quadratic function. Okay, dalam quadratic function ni ada 3 perkara penting, iaitu cara-cara untuk buat completing the square, CTS. Yang kedua, quadratic inequality. Dan yang ketiga adalah type of root. Okay, CTS ni tujuan dia adalah untuk membaca minimum ataupun maximum point. Okay, maknanya kat sini kalau dapat bentuk CTS ni, mudahlah nak baca bentuk dia punya maximum minimum point. Okay, so biasanya kalau soalan tak bagi bentuk CTS, kita kena buat dululah CTS. Okay, tapi sekarang saya nak tekankan macam mana kalau soalan dah bagi dalam bentuk CTS. Okay, perhatikan bentuk CTS ni. Dia adalah fx sama dengan A, lepas tu ada dalam dia ada x so dalam kurungan x tolak P tutup kuasa 2 tambah Q. Okay, dekat tempat x tu, yang ada x dalam tu, dia ada kuasa 2. Okay, so cara nak baca dia terbagi kepada 2. Okay, apa yang menentukan nama dia adalah A. Kalau A kita positif, maknanya lagi besar daripada kosong, positif, maka kita tersenyum. Bila kita senyum, nama dia nilai minimum point. Okay, seterusnya kalau A kita negatif, lagi kecil daripada kosong, maka masam. Okay, bila masam, nama dia maximum point, minimum point. Okay, so tengok contoh macam mana kalau soalan dah bagi bentuk CTS. Okay, ni yang pertama, tengok yang pertama ni. Okay, macam mana nak baca dia? Cara nak baca dia mesti untuk X, untuk koordinat X, dia mesti opposite. Sekarang dia negatif 3, so kita baca sebagai 3. Okay, manakala yang Y pula diikut je. Kalau positif, kita ambil positif. Kalau negatif, kita ambil negatif. Okay, sekarang dia positif. So, jawapan dia adalah 3, 5. Okay, seterusnya negatif 3, 5. Okay, seterusnya 3. Okay, yang belakang ni kita ambil, tapi kita sembunyikan negatif dia. So, K tolak 5. Tiga K tolak 5. Okay, seterusnya negatif 3, 5 tambah K. Okay, kat situ saya highlightkan cara nak baca. Okay, maksimum atau minimum dia bergantung kepada kita punya A. Okay, sekarang kita ignore dulu A tu. Nanti kita jumpa soalan, A ni yang akan menentukan nama dia. Tapi cara nak baca sama. Okay, sekarang kita buat kaedah terbalik pula. Kalau kita ada koordinat negatif 3, 2 seperti dalam gambar ni. Negatif 3, 2. So, fx kita sama dengan berapa? Okay, fx kita akan jadi A X, kalau negatif dia jadi tambah 3 kuasa 2. Okay, belakang dia ikut tambah 2. Okay, kalau ikut gambar ni, 11 ni sebagai apa? 11 ni sebagai kita punya pintasan Y. Okay, kalau pintasan Y, apa maklumat yang ada? X dia kosong. So, kalau X kosong, koordinatnya adalah 0, 11. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana cara untuk cari nilai A. Okay, nak cari nilai A, gunakan sebarang koordinat yang ada pada graf. Pada graf ni lah. Graf kita punya parabola ni. Ni nak panggil dia parabola. Okay, pada graf tu, so kita ada 0, 11. Okay, maknanya kat sini X kita 0, Y kita 11.
Okay, dalam part CY ni, dia boleh juga dilabel sebagai Y ataupun fx. Okay, so macam nak cari x. So kat sini 11. Okay, fx kita 11. Sebab fx mewakili y. So sama dengan A. Okay, x kita 0 tambah 3 kuasa 2 tambah 2. Okay, so selesaikan. 11 sama dengan 0 tambah 3 3 kuasa 2 9. So kita ada 9 darab A. 9A tambah 2. Okay, 11 sama dengan 9A. Okay, saya salin atas sikit. 11 sama dengan 9A tambah 2. Okay, so macam nak cari nilai A. Okay, 9A dia stay. 11, okay, positif 2 pindah sudah jadi tolak. 11 tolak 2 9. So A kita adalah 1. So A 1 ni A positif. So betul tak kita punya bentuk graf adalah senyum. Okay, so A kita possible dia mesti lagi besar daripada 0. Okay, so maknanya betul lah kita kira A kita 1. Okay, next. Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak kira, macam mana nak tukar daripada quadratic function iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C kepada bentuk CTS yang ada kurungan X tolak something atau tambah something kuasa 2 tambah Q kat belakang dia. Okay, so first susun dulu fx ni. Susun ikut dia punya power dia. So fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah mx tambah 3. Okay, next apa nak buat? Okay, next kita akan jadikan nilai A. A tu apa? A tu adalah angka pemalar pada x kuasa 2 tu. Ni A. Okay, sekarang A ni kita kena jadikan dia 1. So kita kena faktorkan dia dulu. So kat sini jadi A kita 1 lah. Sebab kita dah faktorkan kita punya negatif. So x kuasa 2 tolak mx tolak 3. Kenapa dia tolak? Okay, actually kalau kita kembangkan semula, kita akan dapat balik macam atas lah. So negatif nepo ne po ne po. Pastikan benda ni betul lah kerana kita melakukan kesilapan. Okay, so bila dah confirm betul baru kita proceed. Okay, seterusnya kita akan buat dia punya rangka dia, rangka jawapan dia. Okay, sama dengan negatif dalam kurungan. Okay, X ni saya tandakan dia ada gelombang. Nama dia gelombang X. Okay, bawah gelombang X ni kita akan letak kuasa 2 ni. Betul-betul bawah gelombang X ni ada kuasa 2. Okay, dah wujudkan kuasa 2 tadi. Tolak balik. Ni tolak wajib Tolak kuasa 2. Okay, lepas tu baru kita ambil yang belakang tadi. Yang tertinggal tadi adalah negatif 3. Okay, tutup balik. Okay, so apa yang kita nak isi dekat dalam tu adalah nilai B per 2. Dalam ni nak isi B per 2. Berapa B per 2 dia? Okay, so kita kira dekat tepi lah. B per 2. Okay, B yang latest Tengok B yang lepas kita faktorkan tu. So B yang latest adalah negatif M. So per dengan 2. So dekat sini kita masukkan negatif
M per 2. Okay, kat sini pun sama, negatif M per 2. Okay, lepas tu bawah gelombang X tadi, pastinya ada X kat dalam ni. So letak X kat depan. Okay, so lepas tu kita kembangkan. Tapi macam kita nak bagi salam. Okay, kita nak buka kurungan petak ni, kita kena bagi salam dekat orang dalam ni. Okay, ada berapa orang dalam ni? Ada 1, 2, 3. Ada 3 orang. Okay, salam yang pertama merapatkan silaturahim. Dia hanya rapatkan saja, tak perlu kembangkan. Okay, so salam yang pertama dia jadi negatif X tolak M per 2 kurungan kuasa 2. So yang kedua, salam kat belakang ni nenek po. Okay, terus kita kembangkan kuasa 2 kat situ adalah M kuasa 2 per 4. Okay, yang last sekali orang yang ketiga, negatif nenek po tambah 3. Okay, ini adalah bentuk CTS. So tengok ada negatif dekat depan dia. So maknanya dia, nama dia adalah maximum point. So berapakah maximum point kita? M per 2. Okay, yang belakang ni ambil semua. Yang belakang ni memang untuk Y. Okay, kurungan. Ni namanya maximum point. Okay, seterusnya kita tengok contoh lain. Okay, kalau macam ni, macam mana nak buat CTS? Okay, pertama tengok dia punya A dah 1. Okay, maknanya tak perlulah kita nak faktorkan supaya jadikan A dia 1. So kita nak buat apa? Kita terus buat dia punya tapak dia, kurungan, tak payah kurungan, kita buat dia punya bawah X ada kurungan kuasa 2 tolak kurungan kuasa 2 tambah 8. Okay, so apa yang nak diisi dalam tu ialah B per 2. Okay, B kita apa? B per 2 B per 2 adalah, okay, B tu adalah kawan kepada X. Saya tak nak X, saya nak B tu. So B kita adalah negatif 2 K. Okay, so kita nak bahagikan dengan 2 sebab kita nak cari nilai B per 2, nak masukkan dalam kurungan tu. So bahagi dengan 2, dia dapat berapa? Negatif K. Dapat negatif K. So masukkan negatif K dalam ni. So sini pun negatif K. Okay, so bawah gelombang X pastinya ada X kat depan ni. Okay, lepas tu kita selesaikan. Yang ni tak payah bagi salam lah. Okay, kita selesaikan. X tolak, apa buku tulisan ni? X tolak K kuasa 2 tolak, okay, tolak tu wajib. Okay, sekarang kita tengok negatif K kuasa 2, negatif nenek po. So jadi K dia po, tapi dia jumpa negatif dekat luar ni, dia tetap negatif lah. So negatif K kuasa 2 tambah 8. Okay, disebabkan dia punya nilai A kita, macam nak tengok nilai A ni kat depan ni, tak ada apa-apa kan? So tak ada apa-apa, maknanya dia positif lah. So bila positif, nama dia minimum point. So minimum point ialah, okay, kat di situ negatif K, so dia adalah K, koma 8 tolak K kuasa 2, tutup. Okay, sekarang saya nak tekankan apakah maksud tersirat
dalam minimum ataupun maksimum point. Dekat sini dia ada X, sini dia ada Y. Kalau dia gabungkan X dengan Y dalam bentuk koordinat, nama dia mean point. Tapi kalau nak cerita pasal X saja ni adalah untuk simetri. Okey, kalau Y sahaja adalah untuk value dia, ataupun dalam ni kita panggil nilai. Okay, value terbagi kepada 2. Kalau nama dia mean point, so kat sini mean value. Okay, kalau nama dia maximum point, untuk Y ni kita namakan dia maximum value. Ingat kalau value tu dia Y saja. Tapi kalau dia X dengan Y tu sekali, nama dia mean point sebab dia koordinat. Okay, apakah sifat simetri? Simetri, kalau kita belajar matematik menengah rendah, apa maksud simetri? Simetri ialah apa? Ialah sifat apabila kita lipatkan parabola ni, kita akan dapat tengah-tengah ni, titik tengah ni. So dekat sini X ni mewakili kita punya simetri. Okay, untuk menjawab simetri ni, dia adalah satu persamaan garis lurus. So dia mestilah bersifat persamaan, mestilah garisan kan. Dia adalah X sama dengan berapa. Okay, contoh kita pakai kita punya minimum point ni K kan. Kita punya X K. So jawapan dia X sama dengan K. Kalau contoh yang asal tadi, yang depan ni, kalau kita punya koordinat negatif 3, 2. Okay, ini untuk X, ini untuk Y. So apakah kita punya persamaan simetri kita? Adalah X sama dengan, dia mesti ada X. X sama dengan negatif 3. Kalau dia tanya apakah nilai minimum value, minimum value kita adalah 2. Yang ni tak perlulah nak Y sama dengan 2, tak payah. Okay, apa maksud value ni? Apa dia punya minimum value ni? Maksud dia paling rendah. Okay, kat sini kita ada 11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So yang paling bawah sekali ni, nilai yang paling bawah sekali, minimum value dia adalah 2. Macam tu. Kalau maximum point, so maksimum yang paling tinggi ni berapa? Sebab tu kita baca nilai Y saja. Okay, macam tu. Okay, kita teruskan bentuk CTS. Cara nak buat CTS yang kedua. Okay, so pertama kena jadikan A dia 1. So apa nak buat? Kena faktorkan 2 tu. So faktorkan 2 kurungan petak X kuasa 2. Okay, yang ni macam mana nak faktorkan 2? Okay, kita salin dia sebagai negatif 5 K X. Okay, lepas tu dia ada 2 kat depan kan. So kita perkan saja dengan 2 supaya bila kita kembangkan balik, nanti 2 tu akhirnya mati. Okay, so tambah dengan 8M. Kita dah ambil 2 kat depan. So 4 darab 2, 8. So 4M. Okay, tutup. Okay, so kita check balik kalau dia darab, betul tak nilai dia? Betul tak apa yang kita faktorkan 2 ni? Okay, darab balik. 2 darab X kuasa 2, 2X kuasa 2, 2 darab 5 per 2. Dia macam ni. 2 darab 2 darab dengan negatif 5kx.
per 2. Kan bila kita darab tu, 2 tu mati balik. So samalah jawapan dengan atas, iaitu negatif 5kx. Okay, lepas tu kita check bila dia darab dengan belakang sekali. 4 darab 2, 8m. Ada m kat belakang, 8m. Okay, next kita buat dia punya tapak dia. Okay, 2 kurungan petak kurungan, okay, bawah x ni ada kurungan kuasa 2 tolak kurungan kuasa 2 tambah 4m. Okay, tutup. Okay, lepas tu okay, kita nak cari dia punya b per 2. Okay, apakah b per 2? Okay, b kita mestilah tengok yang latest ni. So b kita tak baca dia punya x. So b kita adalah negatif 5k per 2. Okay, ini adalah b. Dia per 2. Sekarang kita nak b yang bahagi dengan 2. So bahagi dengan 2 tu kita just letak, bahagi kan letak bawah kan, just letak sebelah 2 ni je lah. Okay, so nilai dia jadi negatif 5k per 2 darab 2, 4. So ni lah b per 2. Okay, letak kat sini negatif 5k per 4. Negatif 5k per 4. Nah, nilai yang sama kita letak dalam kurungan kuasa 2. Cuma yang dekat depan yang first ni, bawah gelombang x pastinya ada x. Okay, next kita nak bagi salam kepada berapa orang? Dalam rumah ni ada berapa orang? Okay, ni dalam rumah ni. Dalam rumah ni ada seorang, 1, 2, 3 orang. Okay, salam yang pertama merapatkan silaturahim. Okay, so dia jadi 2 x tolak 5k per 4 kuasa 2. Okay, lepas tu bagi salam kat orang yang kedua. 2 darab dengan negatif. So, pone Okay, sekejap. Kita selesaikan kuasa 2 dulu. 5 kuasa 2, 25. K kuasa 2. K kuasa 2 per 4. Okay, sekarang kita nak darabkan dengan 2 kan. Okay, negatif ni memang ada. Okay, saya tulis 2 ni dekat luar. Dia akan darab dengan 2 kan. Okay, so letak 2. Saya letak dekat depan lah. Letak 2 kat depan ni. Nanti dia darabkan lah sebab nak matikan dengan 4 tu. 4 per 4 So 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 2, 16. Okay, dia kuasa 2 ni, kalau dia pecahan, 5 nak kuasa 2, K nak kuasa 2, 4 tu nak kuasa 2. So 25, K kuasa 2 per 16. Okay, tambah. Okay, ni dia tak ada pecahan, senang je. 2 darab 4, 8 M. Okay, kat sini kita cuba kecilkan dia. 2, 1 bagi 2, 8. Okay, salin balik jawapan dia. 2 X tolak 5K per 4 tutup kuasa 2 tolak 25 K kuasa 2 per 8 tambah 8 M. Panjang jalan kerja dia. Okay, so kita nak baca koordinat dia. Okay, sekarang apakah jenis koordinatnya? 2 dekat depan. So 2 adalah positif. So maknanya dia senyum. Senyum maknanya minimum point. So apakah minimum point? So minimum point adalah, okay, kat sini negatif 5K per 4. So kita ambil dia sebagai positif.
Okay, so jawapan dia 5K per 4. Okay, next tu 8M tolak, ini salin je. Salin semua. Yang belakang tu memang untuk Y. 25K kuasa 2 per 8. Tutup kurungan. Okay, so kesimpulannya dekat sini. Kalau soalan bagi quadratic function AX kuasa 2 tambah BX tambah C, so dia agak take time lah untuk kita buat bentuk CTS tu. Tapi kalau soalan dah dalam bentuk CTS, maka kerja kita jadi senang lah. Okay, tengok soalan 1. Buku teks praktis sumatif. Okay, dia dah bagi kita punya CTS dia dah bagi. So dia bagi fx sama dengan x tambah p kuasa 2 tambah 4. Dan dia bagi juga minimum point kita adalah 2q. Okay, so kerja kita baca kita punya minimum point berdasarkan kita punya CTS. Dia adalah negatif p sebab tadi positif kan. So baca dia sebagai negatif p. Yang belakang ni ikut sebagai 4. So ni kita punya minimum point. Okay, negatif P4. Okay, kita compare kan dengan dia bagi 2Q. Okay, menjawab kepada soalan, cari nilai P dan Q. So, P kita sama dengan negatif 2. Ataupun cara asal dia, kalau tak faham, dia negatif P sama dengan 2. So, negatif pindah sebelah. So, P sama dengan negatif 2. Okay, manakala Q sama dengan 4. Senang je. Okay. Next, cari koordinat A. Okay, A tu adalah pintasan Y. Kalau dia pintasan Y, apa yang kita tahu kat sini ialah X dia kosong. So, kita ada kosong Y. Okay, menggunakan kosong Y, kita akan masukkan dalam kita punya CTS. So, fx sama dengan X tambah P. Okay, P ni tadi negatif 2. So, pun ne 2 lah. Kuasa 2 tambah 4. Okay, untuk masukkan kosong Y. So, kita nak tahu Y kita berapa. So, Y sama dengan kosong tolak 2 kuasa 2 tambah 4. Kosong tolak 2 negatif 2 kuasa 2 negatif 2, negatif 2, 4. Nenepo. So, 4 tambah 4. So, Y kita sama dengan 8. Okay, berapa koordinat A kita? Ialah 0, 8. Okay, soalan C. Apakah equation kita? Okay, simetri kita akan ambil dia punya X dia kat sini. Depan ni. Tengok pada point. Minimum maximum point kita ada 2 kat depan X kan. So, jawapannya adalah X sama dengan 2. Ini kita punya simetri. Tengah-tengah ni. 2. Okay, bila saya kata tengah-tengah, maksud dia, kalau saya buat satu garisan, jarak sebelah sini sama dengan jarak sebelah sini. Sebab dia tengah-tengah. Okay, next, soalan 2. Okay, kita pergi soalan 4. Okay, saya akan fokuskan pada soalan-soalan yang ada gambar dulu. Okay, so tengok soalan 4 ni dia bagi dalam bentuk CTS, iaitu negatif X tolak P kuasa 2 tolak 6. Negatif kat depan dekat A tu. Ni tempat A ni, negatif. So, nama dia maximum point. Tengok gambar, betul lah ni maximum point kan. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kita buat satu garisan, okay, kat sini, garisan negatif 10 ni, saya buat satu garisan. Okay, macam nak tahu nilai P? Apakah sifat P tu? Okay, sekejap, saya baca dia punya koordinat dulu. So, koordinat dia daripada CTS adalah P negatif 6. So, P ni yang X ni. So, X tu adalah simetri. Okay, apakah simetri di sini? Okay, so kita baca nilai X dia.
Baca nilai X kat sini 0. X kat sini 4. So, berapa tengah-tengah dia? Okay, macam mana nak tahu? Buat je X sama dengan 0 tambah 4 bahagi 2. So, jawapan dia 4 bahagi 2, 2. So, X kita 2, maka yang P tadi sebagai X tadi adalah P sama dengan 2. Okay, equation of symmetry. Lagi senang. Dah dapat tadi kan? X sama dengan 2. Okay, next, maximum point. Okay, sekarang kita dah tahu tadi kita punya koordinat P negatif 6. Dan kita tahu P kita adalah 2. So, jawapan dia 2 negatif 6. Ini adalah maximum point. Okay, next, soalan 6. Okay, yang ni soalan ni, dia tak bagi. Dia tak bagi CTS. Sekarang kita kena buat sendiri. Okay, sekarang maximum point ni. Okay, kat sini kan dia punya simetri kan. Okay, 3 line X ni adalah satu line yang lurus. Untuk kita baca apakah koordinat titik tengah dia. Okay, so macam mana nak tahu simetri dia? Dia ada X, Y kan. So, X untuk simetri. Okay, so macam nak cari. So, kita ada 3 dan 7. Operasi dia tambahkan saja. Apa-apa pun nilai dia tambahkan. 3 tambah 7. So, jawapan nak terdapat tengah-tengah kena bagi 2. So, 10 bagi 2, 5. So, jawapannya adalah X sama dengan 5. Okay, soalan B. Dia nak kita buat CTS. Okay, sebelum nak buat CTS, sebab dia bukan nak CTS, dia nak bentuk CTS saja sebab dia tak bagi apa-apa equation. So, first kamu pandai baca dia punya maximum point dulu berapa. So, berapa maximum point kita? Maximum point adalah X tadi 5 kan. So, 5. Okay, berapakah? Apa yang paling tinggi sekali ni? Berapa nilai dia? 4. So, jawapan dia 5, 4. So, macam mana nak buat dia punya CTS? Untuk X nanti dia akan opposite. Untuk Y nanti dia akan ambil saja. So, Fx sama dengan okay, kalau kamu tengok dia saja nak kelirukan dia actually dia macam ni saya salin dia kat depan. X tolak P kuasa 2 tambah Q. Okay, so macam mana nak baca? Kita baca dulu dia punya koordinat tu. So, Fx sama dengan negatif. Okay, sekarang kita tahu maximum point kita 5 kan. So, kalau tulis dalam ni negatif 5 lah. So, kuasa 2 tambah dengan 4. Ni lah jawapan dia. Okay, kalau nak juga tulis macam mana dia tulis ni, nak dalam bentuk yang X kuasa 2 dekat belakang. Kalau tak tukar pun tak apa. So, Fx sama dengan 4. Dia susun terbalik. Tapi boleh je dia nak kelirukan. So, X tolak 5 kuasa 2. Okay, sama. Dia boleh pindah lah. Tapi yang penting dalam kurungan yang kuasa 2 tu untuk X. Selebih dia untuk Y. Okay, soalan C ni yang warna hijau ni. Okay, soalan C cari maximum point. Kita pun dah dapat tadi maximum point. So, maximum point kita salin balik lah untuk jawapan dekat bahagian C ni. So, maximum point adalah 5, 4. Okay, ni soalan ni saya tambah. Soalan C saya tambah maximum point. So, 5, 4. Okay, next. Soalan 9. Ni sama kan gambar tadi kat depan yang sebagai contoh tadi.
Okay, katakan dia bagi CTS dia adalah X tambah H kurungan kuasa 2 tambah K. Okay, kalau kita baca sendiri apa kita punya minimum point? Negatif H K. Okay, so dia bagi negatif 3, 2. So negatif H sama dengan negatif 3. Matikan negatif. So H sama dengan 3. K. K pula. K sama dengan 2. Ambil ni sama dengan ni, ambil ni sama dengan ni. Kita comparekan dia. Okay, B, cari equation of symmetry. Symmetry tengok pada koordinat maksimum minimum dia. Okay, sekarang kita dah tahu X dia negatif 3. So tulis X sama dengan negatif 3. Siap. Okay, next soalan 12. Okay, dia bagi fx sama dengan X tambah H kurungan kuasa 2 tambah K. Okay, kita baca sendiri apa koordinat dia. Minimum point dia adalah negatif H K. So kita comparekan dia. H negatif H sama dengan 4. So H sama dengan negatif 4. K pula sama dengan negatif 4. Okay, soalan B, macam mana dia punya CTS dia kalau dia dilipatkan pada paksi X. Reflect ni dia dipantulkan. Okay, tengok macam mana dia dipantulkan. Kalau dipantulkan maknanya yang bawah ni dia akan naik atas. Manakala yang bawah ni dia akan naik pantulkan dekat atas sebab dia nak pantul terhadap paksi X. Manakala yang atas, yang kat atas ni dia akan turun bawah. So automatic graf kita akan jadi graf masam. Cuba fikir logik. Apakah koordinat maksimum dia? Kalau bawah ni 4, sekarang yang sama sekarang adalah dia punya X. So kat sini 4 jugalah kan. Cuma dia punya Y, kalau kat sini turun 4 iaitu negatif 4, kat sini naik 4. So jawapan dia 4, 4. Sekarang dia tanya, menggunakan 4, 4 tu macam mana kita nak buat dia punya bentuk CTS. So fx sama dengan kalau dia 4, ni dia dah bagi contoh ni. Kalau dia positif, A dia memang 1 lah. Kalau dia senyum, sekarang dia masam, so A dia adalah negatif 1. So negatif X. Kalau dia 4, so baca dia negatif 4 untuk CTS kuasa 2. Yang belakang ni baca saja sebagai 4. Sekali lagi dia terbalikkan kita pun terbalikkan dia. So 4 dekat depan, tolak. Bila kata terbalik ni, kita tak ubah apa-apa. Cuma susunan tu kita ke depan ke belakang je. Macam ni jawapan dia. Soalan 12. Negatif kat sini menunjukkan graf kita masam sebab dah dipantulkan oleh paksi X. Next, soalan terakhir kita, soalan 16. Soalan 16, ini yang dia bagi gambar tapi dia bagi dalam bentuk QF, maknanya belum CTS. So yang ni tadi kita dah buat pada contoh. Ni. So jawapan dia adalah M/2, M kuasa 2. Jawapan dia adalah maksimum. Anggap kita dah buat lah CTS kat sini. So maksimum point kita adalah M/2. Tak muat. So maximum point adalah M/2, 3 tambah
M kuasa 2 per 4. Ni kita punya hasil daripada convert daripada QF kepada bentuk CTS. Kita baca dia punya CTS, dapat tadi nama dia, maksimum point kita adalah M per 2. 3 tambah M per M kuasa 2. 3 tambah yang per ni dekat M saja, tambah M kuasa 2 per 4. Okay, so kita nak jawab soalan A dulu. Okay, soalan A dia tanya apakah koordinat A. Okay, ni senang lah. Okay, koordinat A yang kita tahu, X dia kosong, so Y dia yang kita tak tahu. So kita akan masukkan dalam Fx sama dengan 3 tambah Mx tolak X kuasa 2. So masukkan X ni kosong, so masukkan ni kosong, M darab kosong, kosong. Kosong kuasa 2, kosong. So Fx Y sama dengan 3. So apakah koordinat A? 0, 3. Okay, seterusnya dia tanya apakah nilai M dan N. Okay, sekarang dia dah bagi maksimum point yang dia bagi dalam graf adalah 1N. Okay, so kita comparekan dia yang X ni dengan X. So M per 2, soalan B ni buat kat bawah. Okay, M per 2 dia sama dengan 1. So M sama dengan 2 naik atas. 1 darab 2, 2. Okay, dah siap. M tu 2. So nak tahu N. N tu yang Y dia lah. So N sama dengan 3 tambah M kuasa 2 per 4. Okay, saya nak tukar M kita tadi dah dapat kan. So M kita adalah 2. Macam ni. So jawapan dia, okay, 3 tambah 2 kuasa 2, 4. 4 bagi 4, 1. So maknanya nilai ni 1. 3 tambah 1, 4. So N sama dengan 4. Okay, soalan 16C. Okay, saya tak edit tak betul lah. Edit soalan. So yang ni saya cancelkan soalan ni. Tak ada ni. Dia soalan dia cari range of X. Ni tak ada. When ni tak ada. Ni edit soalan tadi. Soalan depan ni. Okay, ni tak ada. Okay, so macam mana nak cari dia punya range of X when Fx lagi besar daripada negatif 12. Okay, saya nak padam ini. Okay, so dia nak cari Fx yang lagi besar daripada negatif 12. So Fx sebelah kiri, kamu kena patuhi hukum kiri kanan ni. So Fx sebelah kiri, Fx kita apa ni? Fx kita ialah 3 tambah, mana ke persamaan dia? 3 tambah Mx tolak X kuasa 2. So dia kata sebelah kanan ni dia tulis lagi besar daripada negatif 12. Okay, kalau soalan yang bersambung-sambung ni ada pula pakai unknown yang kita dah cari tadi. So kita kena gantikan dia. So untuk nilai M kita, berapa M kita tadi? 2 kan? Okay, ni kita tukar 2. So M kita adalah 2. Okay, so kat sini susun dia. Negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah, okay, yang ni tambah 3. So negatif 12 pindah sebelah tambahan. So jadi tambah 15. Okay, simbol yang sama jangan tukar. Sama dengan kosong. Okay, sekarang kalau kita nak ubah kita kena jadikan dia graf masam sama macam dalam soalan. Tapi kalau kita nak tukar dia kepada senyum, syarat dia kita kena tukar simbol. So yang ni kita tukar darab dengan X
darab dengan negatif X. So X kuasa 2, tolak 2X, tolak 15. Okay, ni kita tukar simbol dia. Lagi kecil daripada kosong. So selesaikan. Okay, sini X, X. Okay, 15 ni adalah 5 darab 3 kan. 5 darab 3, 15. Okay, so kita check macam ni. 5 dengan ni jawapan dia 5x, yang first ni jawapan dia 3x. Okay, sekarang kita nak kejar jawapan negatif 2, maknanya nombor yang besar ni 5 kena negatif, yang ni positif. Boleh je masuk kalkulator, tapi kalau nak faham, saya biasa kira tak pakai kalkulator macam ni lah untuk nombor-nombor yang senang. So x sama dengan 5, x sama dengan negatif 3. Okay, kita sebabkan kita dah tukar tadi, so kita dah dapat graf senyum lah. So senyumkan dia. So negatif 3 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Okay, dia lebih kecil. Okay, ni saya baru belajar dalam satu konsep yang baru lah. Okay, kat sini apa maksud lebih kecil? Okay, lebih kecil kat sini maksud dia, kalau kita ada 5 ni sehingga negatif 3 ni, so 5 ni nilai X tu mesti lagi kecil daripada 5. So ni adalah kawasan dia, sini, 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 sini. So bila kat situ saya merahkan, so cara nak jawab dia adalah kawasan merah tu diwakili oleh X. So sini 5, sini negatif 3. Okay, so kawasan yang merah ni dengan negatif 3 dia sebelah kanan, so dia lagi besar. Lepas tu dengan 5 ni dia lebih kecil, so dia macam ni jawapan dia. Okay dah, siap. Wallahu a'lam bissawab.